macam Nabila Razali, macam dan tiada. Dia punya jawline Amsyar akan ke depan sikit untuk mendapatkan tone tu. So benda tu interesting tu Amsyar. Amsyar belajar banyak suara, menjadikan Amsyar punya memantapkan lagi proses pembelajaran Amsyar terhadap muzik. Amsyar gunakan style-style diorang. Macam Siti, maybe dia bercakap pun macam menyanyi. So dia akan bercakap hai, Assalamualaikum, andai bin. Dia 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 ada Dia macam kalau Jacqueline, dia macam itulah style. Sebenarnya you pandai meniru style. Yes. Itu teknik dia. Siapalah aku ini untuk meminta buit. Lagu tu lagu lelaki, tapi bila Mas Amsyar bunyi dia agak perempuan sikit lah dia punya. So tak boleh nyanyi. Okay. Tapi boleh je. Suara Jamal boleh? Suara Jamal dekat Twitter orang cakap suara Amsyar macam Kak Ani. Cuba untuk meniru Kak Ani. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya suara Amsyar sendiri menggunakan key asal. And then dia orang cakap macam Amsyar ni mempemainkan muzik. Macam orang kata memainkan lagu ni nak bertanding kan tak. Bunga tak akan layu jika kita menyemai bajang. Bagai si gadis ayu, indah santun jika dijaga. Ala payung, sintan payung, dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung, asa sampai ke hujung. Janganlah sanjung, kadu naik junjung. Okey, jadi gini, semalam kita dah pun mengetahui senarai 12 lagu yang berjaya ke pentas anugerah juara lagu ke-36, dan antara lagu yang akan berentak dalam AJL 36 nanti adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kak Ani, Noraniza Idris dan juga Bunga, berjudul Intan Payung. So jadinya Kak Ani tak dapat perform sebab dia masih lagi dekat Mekah, dan penggantinya ada dekat dalam studio kita bersama dengan podcast Borak Sini Habis Sini, iaitu Amsyali. Hello Amsyar, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, jadi, Alhamdulillah. Amsyali ni dia pernah viral lah 3 tahun lepas. Kalau masa tahun ni dah 4 tahun. Tak 4 tahun lah, sebab baru masuk kan. Pejam celik Amsyar, you dah viral hari tu pasal kebolehan you boleh meniru suara ataupun tona suara penyanyi popular dekat Malaysia ni. Antaranya of course Datuk Seri Siti Nurhaliza. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Nyanyi sikit. Andainya engkau ku miliki. Itu suara Tok T. Suara Nimbai Zura pula. Aku bukan wanita sempurna. Macam itulah. Tun. Lagi Lizzie, Elizabeth Tan. Lizzie, okay, Lizzie macam dia seksi sikit. Dia seksi sikit. Dia cakap pun seksi kan. Dia macam sekarang aku lebih dari dulu. Macam itulah. Tapi sebenarnya ramai lagi you boleh tiru kan? Boleh. Ada ramai lagi yang Amsyar boleh tiru. Tapi setengah tu Amsyar boleh menggunakan suara artis tu dengan lagu lain. Tapi ada certain tu lagu dia je yang kena yang masuk dengan suara yang Amsyar tiru tu. Itulah Amsyar. Biasanya apabila benda-benda yang rare ni akan ada pro and cons dia. Ada yang suka kan? Tak kurang juga ada yang tak suka. Jadi kita
perlu open minded lah kan. Betul. Saya tengok awak begitu positif tapi kita nak ucapkan tahniah lah di atas persembahan awak yang orang kita menjadilah kiranya seperti yang awak cakap, suara yang digunakan untuk menggantikan Kak Ani ni adalah suara awak sendiri, bukan suara Kak Ani. Tapi apabila kita mendengar kali pertama, memang itu memang suara Kak Ani. Jadi ini pentas yang begitu orang kata sangat besar bagi you lah. Pertama kali. So macam mana perasaan you? Perasaan Amsyar sebenarnya dapat tahu yang Amsyar nak menggantikan Kak Ani, Nurhaniza Idris. Amsyar sebenarnya nervous gila bila dapat tahu yang Amsyar dapat dapat peluang untuk ganti kan. Tapi Amsyar sedih jugalah sebab Kak Ani pun adalah salah seorang idola Amsyar sebab dengan beliau punya suara masa-masa zaman muda dulu, Amsyar memang suka suara Kak Ani. And then bila dapat ganti ni, Amsyar rasa sedih ada, rasa gembira pun ada. And then sebab tak semua orang dapat peluang macam ni kan. Lagipun Amsyar artis baru di bawah naungan Warner Music. So banyaklah cabaran dia yang Amsyar tak tempuh lagi. Tapi sekarang Amsyar di level yang orang kata peluang, rezeki macam tu. So apabila kata peluang, kena grab lah kan. Yes, betul. Susah ke tidak, you kena juga sahut cabaran kan. Betul. Jadinya ramai media yang predict sebelum tu, sebab tengok Kak Ani tak boleh perform, jadinya ramailah ramalan ataupun prediction yang mengatakan lagu ni akan digantikan oleh penyanyi-penyanyi wanita macam Zizi Kirana, betul. siapa lagi, Syihah Zikir. Tapi tup-tup terkejut juga, Amsyali, tapi relevan lah. Sebab mungkin tak tahulah kan, kita kena tanya pemilik lagu inilah macam mana, kenapa Amsyar dipilih. Tapi macam biasalah, ianya akan mendapat perhatian daripada netizen yang akan mengecam Amsyali. So macam mana you dapat tahu yang diri you dikecam? Amsyar sebenarnya tak pandang sangat kecaman sebenarnya, sebab sejujurnya Amsyar memang banyak positif daripada orang-orang yang menyukai Amsyar. And then bila Amsyar adalah nampak beberapa kecaman, jadi Amsyar ambil sebagai benda tu satu proses untuk Amsyar belajar. Tapi sebenarnya Amsyar dalam muzik tu, semi-final muzik tu, Amsyar menggunakan suara Amsyar sendiri sebenarnya. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu yang suara Amsyar sebenarnya ada iras Nurhaniza Idris semasa muda dululah. Tapi itu memang original suara Amsyar sendiri. Okay, Amsyar, mungkin boleh ceritakan sedikit saat mula di hubungi lah. Mungkin boleh ceritakan macam mana dia orang boleh hubungi, kata boleh nak gantikan untuk suara Kak Ani tak? Macam tu. Amsyar sebenarnya tim Warner Music yang memilih Amsyar. And then bila Amsyar dapat tahu yang Amsyar dapat ganti tu, Amsyar agak terkejut lah sebab dah 2 minggu sebelum semifinal tu baru dapat tahu. So memang agak gelabah dengan Amsyar punya study lagi kan. So bila dapat tahu tu Amsyar memang nervous gila. Mula tu Amsyar dah tolak lah sebenarnya. Tapi adalah macam nak tolak, tapi takut juga sama ada Amsyar sebenarnya boleh buat ke tak macam tu. Tapi Alhamdulillah sebab tim Warner bantu Amsyar, cakap yang Amsyar boleh semua. And then ada kawan-kawan Amsyar yang support Amsyar. Jadi Amsyar okey lah, InsyaAllah this time Amsyar boleh macam tu. Cakap pada diri sendiri. Jadi masa AJL nanti adakah Amsyar akan perform ataupun Kak Ani? Tak, Amsyar tak perform sebab Kak Ani dah balik kan masa tu. Maybe ada juga ramalan-ramalan yang mengatakan maybe Zizi Kirana ataupun Syihah Zikir menggantikan Kak Ani. Ataupun yelah, Kak Ani dah balik kan masa tu. And then Amsyar pun sebenarnya teringin sangat nak tengok Kak Ani perform balik dekat AJL. Sebab dah lama sebenarnya kita semua tak tengok Kak Ani kan. So this time harap Kak Ani dapat nyanyi semula. Okay Amsyar, berkenaan dengan suara yang you gunakan untuk nyanyi Intan Payung ni, susah tak nak buat? Ataupun you nak praktis dengan bunga pula tu kan? Sebenarnya lagu Intan Payung ni memang orang kata
kalau dengar lirik dia memang betul-betul melekat dekat hati Amsyar. Sebab setiap bait lirik tu memang betul-betul kena dengan Amsyar punya kehidupan sekarang. Contoh dia macam jangan disanjung, kaduk naik junjung. Adalah beberapa perkataan yang memang Amsyar terima dengan hati terbuka bila sebab baru 22 tahun Amsyar tahu yang itu memang betul-betul lirik yang sangat menyentuh untuk Amsyar, dan memang betul-betul daripada dulu Amsyar tak tahu pun sebenarnya apa yang Amsyar nak. And then lirik tu bagi tahu Amsyar apa segalanya sebenarnya. And then masa itulah Amsyar dah adapt dengan orang kata fizikal Amsyar, dah nyanyi, and then dah ambil feel sikit dengan bunga. And then masa itulah Amsyar rasa okay, Amsyar boleh buat, InsyaAllah macam tu. Lagu ni berirama Malaysia. etnik, irama Malaysia dicampur dengan elemen hip hop lah. Hip hop and traditional modern boleh. Cuba sikit kita nak dengar secara live. Okay, Intan Payung. Intan Payung. Bunga tak akan layu jika kita menyemai bajang. Bagai si gadis ayu, indah santun jika dijaga. Ala payung, la payung, si Intan Payung. Dipandang rendah setahun jagung, perlahan dayung asa sampai ke hujung. Janganlah sanjung, kaduk naik junjung. Itu key lelaki Amsyar yang paling tinggi. Paling tinggi. Yes, sebab dapat tahu menggunakan key original Nuriza Idris. Amsyar takut juga sebab yelah perempuan kan nyanyi memang akan dapat kecaman juga maybe. And then Amsyar rasa yang Amsyar boleh buat, dan Alhamdulillah Amsyar rasa Amsyar boleh buat lah. Kalau orang lain Amsyar tak tahu macam mana pandangan dia orang kan. So itulah suara Amsyar yang paling tinggi. Tapi nasib baik tak terkehil mana-mana, dan kita nampak dekat layar macam you enjoy, you senyum je, dan you menari sikit. Menari. Ada tarian sikit lah. Itu pun sebenarnya puas juga sebab Amsyar pun dah lama tak menari sebenarnya sebab PKP kan. So itu apa orang panggil baru nak start balik menari. Warm up balik. Okay, masa latihan dengan Bunga macam mana? Apa pendapat Bunga? Latihan dia bagi saranan ke ataupun macam mana you cipta chemistry tu? Yes, Bunga orang yang paling banyak bagi Amsyar orang kata-kata semangat, sebab Amsyar ni suka down sebenarnya, tapi Amsyar control. Amsyar cuba control. Amsyar tak cuba untuk tak berfikir banyak and tak stress. Bunga ni antara orang lah yang paling dekat dengan Amsyar untuk lagu ni. And setiap orang kata practice, walaupun video call pun practice macam okay lah. Bunga memang sangat-sangat supportive untuk Amsyar. And then bila Amsyar down, dia ada dengan Amsyar. Bila Bunga sebenarnya nampak tak, dia nampak enjoy sangat setiap latihan yang Amsyar dengan Bunga buat. So Amsyar pun nak juga vibe yang macam Bunga tu sebenarnya, sebab Amsyar pun first time dalam pentas besar ni. So Amsyar tak tahu vibe dia macam mana, and then Amsyar ambil aura tu semua daripada Bunga. Okay Amsyar, masa nak diumumkan senarai 12 lagu AJL 36 ni, masa tu you macam mesti berdebar-debar kan? Berdebar. So ceritakan perasaan masa tu, dan pastinya kalau rata-rata kalau lagu terpilih kan, macam tak sangka lagu tu terpilih kan. Ya, sebenarnya lagu tu bagi Amsyar mempunyai maksud, melodi yang sangat-sangat baik sebab and then Amsyar orang kata nak bawa lagu tu pun memang susah bagi Amsyar, and then tak semua orang boleh bawa irama Malaysia. Betul cakap netizen, memang tak semua orang boleh bawa irama Malaysia. Tapi Amsyar rasa Amsyar berjaya bawa irama Malaysia sebab Amsyar daripada kecil memang orang kata menyanyi dengan lagu-lagu tradisional dulu daripada lagu-lagu moden sekarang. So Alhamdulillah lah Amsyar berjaya juga bawa lagu yang tradisional juga. So satu impian jugalah. Jadi bila dah habis buat performance tu, sudah tentu ramai yang tweet kan. So
Amsyah baca tak? Amsyah sebenarnya nak baca, tapi Bunga cakap tak payah, jangan baca. So okay lah, tak apalah, Amsyah tak baca. And then Bunga tahu Bunga tahu. So Amsyah relax, Amsyah tengok Instagram, Amsyah tengok YouTube. Tapi apa yang Amsyah tengok banyak gila supportive daripada YouTube, banyak gila supportive daripada TikTok. TikTok Amsyah sendiri banyak gila supportive daripada Instagram Amsyah. And then tak henti diorang DM Amsyah supaya Amsyah, you keep doing great. So macam Amsyah lagi macam so macam macam ni perasaan tu best gila. Dia macam nasib baiklah ada diorang yang kuatkan Amsyah, macam tu. So Amsyah akan teruskan lagi Amsyah punya apa orang panggil vibe. Excited tu lah. So masih excited lagi. Amsyah masih excited lagi sebab dapat tahu yang Intan Bayi dapat masuk kan sebenarnya. So Amsyah pun tak terfikir yang Amsyah lagu tu dapat masuk sebenarnya. Sebab orang kata ada juga yang cakap dalam TikTok yang cakap alah penyanyi lain mesti tak dapat masuk. Tapi AJL sebenarnya bukan berkenaan pasal penyanyi. Betul. Diorang silap. Diorang silap sebenarnya. Itu berkenaan melodi, lirik semua. And then Amsyah bila baca komen tu, Amsyah rasa macam alamak, macam mana ni. Itu yang berdebar lagi berdebar bila nak dapat tahu Intan Bayi dapat masuk ke tak, macam tu. Itulah, bukan senang nak jadi you bukan senang nak jadi Amsyah Ali sebenarnya. Korang yang nak cuba untuk jadi penyanyi yang unik, korang kena bersedia luar dan dalam lah. Kena kebal. Dan of course I tengok you suka berfikiran positif dan optimis lah kan? Jadinya ini orang kata pro and cons. Kita hindarkan benda-benda yang negatif, kita ambil daripada positif tu, di mana of course nama you disebut-sebut dan mempopularkan sebenarnya. Orang akan kenal Amsyah Ali, yang suka tiru tone suara perempuan tu. Orang tahu macam tu. Jadi apa impact sebenarnya kalau Amsyah boleh kupas dari apa yang kesan benda ni terhadap career you? Satu adalah orang kata akan jadi pembelajaran untuk Amsyah. Daripada sebenarnya memang Amsyah sebenarnya susah Amsyah nak naik sebab Amsyah dah berbagai orang kata rintangan juga. Bagi Amsyah memang banyak rintangan yang Amsyah buat. Struggle juga untuk orang kata nak capaikan impian Amsyah. Sebab orang nampak Amsyah ni sebagai seorang pelawak. Yes, orang nampak mimik lagu je lawak. Gelak, suara Siti. Tapi sebenarnya dalam hati Amsyah cakap dalam hati Amsyah seorang penyanyi, macam tu. And then dari dulu lagi Amsyah memang suka menyanyi. Tapi ramai orang tak tahu yang Amsyah ni memang orang kata boleh nyanyi. Puji dia sendiri kan. So bila Amsyah belajar daripada semua artis berpengalaman seperti Datuk Seri Nurhaliza, Daniel Faiza, Nurhaliza Idris, semua tu penyanyi-penyanyi yang sangat-sangat legend bagi Amsyah. Sebab Amsyah rasa Amsyah di era zaman diorang masa tu Amsyah belajar. And then sampai sekarang Amsyah takkan lupa diorang punya legacy. Yes. Benda tu yang menjadikan Amsyah berada di tempat sekarang. Tapi elemen fashion tu juga penting. Pakaian bila kita buat persembahan dengan pakaian yang sebegitu, orang kata sinonim ataupun synchronize dengan irama Malaysia kan. Pakai tanjak and then dengan baju yang unik macam tu kan. So I think fashion tu mungkin memainkan peranan juga. Apa pendapat Amsyah? Pendapat Amsyah, yes, betul. Memang sangat berperanan dalam lagu, sebuah lagu ataupun apa yang kita nak sampaikan dengan apa yang kita tunjukkan dengan kita punya fashion kita. And then apa buat baju? Berhati. Untuk Amsyah berhati. Sekarang memang trending. Orang akan macam trend sekarang orang pada pakaian besar ataupun orang akan pergi ke berhati. Amsyah tak sure, tapi sebenarnya Amsyah memang suka berhati. Sebab Amsyah lebih suka orang kata baju yang unik. Yes. Sebab berhati ni dia mengeluarkan dia punya fashion yang unik. And then Amsyah pun dapat orang kata merasalah memakai baju yang dikeluarkan oleh berhati. Alhamdulillah juga
tak dapat juga pakai. Dia besar kan? Macam mana bentuk dia hitam, lepas hitam, ada songket and then tak ada, yang tu tak ada songket. Tapi dia punya kain dia tu tak tebal sangat. Dia nampak tebal. Nampak tebal macam comforter. Teringat yang Aina Abdul buat tu. Tapi Aina Abdul tu nampak betul-betul lagi betul. Comforter. Yes. Lagi comforter betul Amsyah tak sure. Tak sempat. Tak sempat nak tahu itu betul ke tak. Tapi guys, satu malam kan? Satu malam. Kita orang satu malam. Tapi tak sempat nak ni lah. Tak sempat nak berbual lagi. Jumpa Ernie je masa tu. Apa lagi you boleh cakap pasal fashion you malam tu? Yes, Amsyah malam tu Amsyah pakai tanjak, Amsyah pakai umpama macam baju Melayu, and then sampin, and then dia macam jubah sikit kan? Yes, dia jubah dengan Bahati punya, orang kata jaket tu kan. Jaket tu memang lah. Yes, memang orang dulu kata-kata memang macam Superman je tu kan. Tapi kita keluang meng lah macam tu. So benda tu menerakkan, orang kata, elemen moden dengan elemen tradisional. So kita gabungkan sekali. Dan benda tu memang sangat-sangat Amsyah suka. Amsyah suka fashion yang macam tu sebenarnya. Tapi kalau nak pakai untuk luar, susah ni. Mahu kena kecam. Itulah Amsyah, I ingat macam AJL ni semua orang nak suruh siapa Bihati yang akan buat baju. Tengok Aina kat situ, so of course dia akan suruh Bihati. Ada lagi mereka-mereka yang lain yang buat macam baju-baju besar. Yes, ada. Tapi dia macam lagi unik daripada orang kata apa yang ditonjolkan pada malam Amsyah tu kan. Jadi banyak baju-baju yang kita boleh pilih, tapi kita punya cita rasa. Ikut cita rasa kita. Ikut cita rasa semua orang. Tapi dalam masa yang sama, kerja keras diorang juga sebenarnya. Amsyah salute dengan kerja keras diorang. Macam orang design daripada Amaze untuk Ernie kan. Lain juga daripada Bahati. So ada setiap unik dia tu. So kita yang menentukan apa yang kita nak pakai. I think satu perkembangan fashion yang bagus lah. Sebab kalau sebelum-sebelum ni untuk separuh akhir semi-final, diorang tak ada beria-ria tau. Tak ada beria-ria kan? Tapi macam ini dah macam AJL betul. Ni bukan lagi AJL kata. Kalau AJL nanti kita tengoklah macam mana kan. Okay, kita nak perkenalan lah dengan Amsyah kan. Alang-alang you datang sini mungkin boleh perkenalkan diri you lah. Nama sebenar Amsyah ialah Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Sadri. Tak ada lah Lee dalam tu. Tak ada Lee. Lee tu just Lee tu datangnya daripada Amsyah punya apa panggil? Bukan peminat. Orang panggil artis Korea yang Amsyah minat, macam you gabungkan. So masa tu Amsyah dah tak sempat nak tukar nama. Masa 3 tempat Amsyah dah tukar nama Amir Syafiq jadi Amsyah Lee. Sebab banyak sangat nama Amir Syafiq dekat Instagram. So Amir dah keluar Amir dah. Amsyah letaklah nama Amsyah Lee sebab dia Amsyah, Amir dan Syafiq digabungkan jadi Amsyah. Lee tu daripada Amsyah punya pelakon Amsyah minat lah. So you minat Korean? Amsyah minat Korean juga masa zaman sekolah dulu. Sekarang Amsyah dah tak sempat nak tengok, kecuali Amsyah dengar muzik-muzik K-pop. Belajar vokal ataupun mula orang kata mengenali bakat you? Okay, Amsyah daripada umur 5 tahun, 6 tahun Amsyah dah start, orang kata mak ayah Amsyah dah nampak Amsyah dah sikit-sikit menyanyi, sikit-sikit menari. Itu membuatkan my mum and my dad rasa dia ni maybe seorang penyanyi kot maybe. Tapi masa tu mak abah dia nak Amsyah jadi polis. Tapi Amsyah dah cut benda tu. Macam alah. Kenapa polis? Ayah polis tak. Tapi Datuk Amsyah seorang askar. Datuk Amsyah dia seorang askar. Jadi my mum dia naklah teruskan legasi untuk macam my grandpa kan. So Amsyah tak dapat nak penuhi permintaan tu. So sebab Amsyah dah minat sangat-sangat tentang muzik dengan berlakon lagi. Sebab Amsyah pun belajar UiTM Puncak Perdana, ambil course teater. And then patut yes, patutlah dekat
Twitter pula, TikTok banyak Amsyar berlakon juga. Ada yang macam lawak tu kan. Yes, memang betul Amsyar suka sangat. And then bakat tu Amsyar dikembangkan dengan bersama dengan my ibu angkat Amsyar, Nodiran. Dia yang bagi supportive untuk Amsyar. Dia nampak Amsyar sebab Amsyar rapat dengan dia juga. And then dia nampak Amsyar boleh go. Kalau tak ada dia juga, Amsyar tak tahulah Amsyar nak pergi mana lepas habis sekolah. And then masa sekolah tu tak ada siapa nampak pun yang Amsyar ni ada talent. Kecuali Cikgu Amsyar je yang nampak Amsyar punya talent. And then sampailah Cikgu Amsyar, dia mam angkat tu lah, dia hantar Amsyar ke UiTM, ambil semua. And then sampai sekarang juga Amsyar rasa terharu disebabkan orang-orang macam ni yang Amsyar jadi diri sendiri jangan sampai sekarang kan. And then itulah. Ada pernah masuk pertandingan mana-mana? Amsyar pernah masuk pertandingan juga menyanyi, tapi Amsyar tak bawa dengan suara sendiri masa tu sebab Amsyar lebih tekankan dengan suara orang kata female voice masa tu. And then orang cakap ataupun juri-juri masa sekolah dululah, Amsyar pernah masuk. And then dia orang cakap macam Amsyar ni mempermainkan muzik, macam orang kata memainkan lagu ni nak bertanding kan tak. Sedap-sedap lah. Okay, puji di sini lagi. Sedap je. Cuma diorang tak boleh nak terima kalau menggunakan suara macam tu. Macam suara female voice. Macam kritikan yang klise yang biasa kita dengar. Kalau jenis yang macam meniru suara macam ni kan, dia macam tak ada originality. Yes, betul. Tapi Amsyar tekankan, orang kata Amsyar ada masukkan elemen Amsyar sendiri. Amsyar tak masukkan elemen artis pun. Sikit. Yes, Amsyar tak masukkan elemen artis-artis lain masa tu. And then itulah Amsyar hanya try saja untuk pertandingan macam tu. And then Amsyar, itulah Amsyar nak kembangkan lagi Amsyar punya bakat ni sebenarnya. And then sampailah habis sekolah, Amsyar dah masuk universiti, Amsyar dah start untuk belajar dengan suara sendiri masa tu. And then Alhamdulillah Amsyar menggunakan suara Amsyar sendiri sampai sekarang. Tapi diorang ada kebanyakan diorang tak tahu yang suara Amsyar ni mana satu. Orang dah confused. Tengah pilih file, mana satu ni suara Amsyar. Jadi suara Kak Ani yang semalam tu yang dekat Twitter, dekat Twitter orang cakap suara Amsyar macam Kak Ani, cuba untuk meniru Kak Ani. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya suara Amsyar sendiri menggunakan key asal. Memang suara Amsyar sendiri. Kalau Amsyar tarik lagu lain, memang suara Amsyar sendiri. Dia bunyi je macam Kak Ani. Maybe kan Amsyar ambil vibe dia kot. Sebab itulah, sebab lagu Kak Ani kan dengan bunga. And then benda tu lah yang jadi orang kata masuk dalam jiwa Amsyar. So masuk dalam otak juga untuk menyanyi lagu tu. Tapi untuk meniru suara tu Amsyar hanya buat untuk konten-konten TikTok ataupun di platform YouTube saja. Kalau untuk anugerah ni Amsyar takkan menggunakan suara macam tu lah. Ingat lagi tak video pertama yang Amsyar upload dekat TikTok ke Twitter ke? Kalau video sendiri yang Amsyar upload, Amsyar upload video menyanyi dengan pelbagai suara artis. Itu yang Amsyar upload. Itu yang viral kan? Itu yang Amsyar upload. Tapi yang viral yang kali pertama tu bukan Amsyar upload. Orang lain yang upload? Ya, best friend Amsyar sendiri dia upload dekat Twitter masa tu. Masa tu Amsyar tak tunjuk pun suara-suara lain masa tu. Amsyar boleh buat suara lain tapi Amsyar simpan. Amsyar tunjukkan suara Siti je masa tu. And then masa tu baru masuk universiti, and kawan Amsyar dia record Amsyar and then dia upload dekat Twitter. And then masa tu lah orang dah start orang kata kritik. Tapi masa first time tu Amsyar banyak positif. Sumpah banyak positif. Yang kali kedua tu Amsyar viral. Lagi sekali Amsyar nyanyi lagu Tok T, Tintanting tu juga itu yang banyak kritik sikit lah. And then Amsyar tak kisah pun. Itu pun orang lain upload. So
benda tu teruskan lagi dengan viral lagi. Amsyar tak tahulah beberapa kali viral dah. And then viral yang kali ketiga tu baru Amsyar sendiri upload dengan suara artis lain dekat TikTok masa tu. Sebab Amsyar tak pernah main TikTok sebelum ni. And then orang kata Amsyar memang tak pandai nak main TikTok. And then first time Amsyar main TikTok dengan Amsyar upload saja video-video yang Amsyar rasa Amsyar nak. And then tak sanggup pula diterima ramai masa tu. And then Amsyar rasa takut juga, nervous lah sebab tahu kan netizen macam mana. And then alhamdulillah lepas daripada kejadian tu orang bagi support dekat Amsyar untuk teruskan Amsyar punya karya supaya Amsyar tak hilangkan karya tu. And then jangan lupa jugalah Amsyar punya originality macam tu lah. Tapi percaya ke tidak, sekarang dah jadi artis. Ya, alhamdulillah. Sangka tak? Amsyar sebenarnya tak sangka dulu. Dulu Amsyar berangan. Amsyar memang kuat berangan dekat sekolah dulu. Amsyar cakap Amsyar nak jadi artis lah nanti. Amsyar nak nyanyi lah nanti. So benda tu masa lepas habis sekolah tu Amsyar dah tak nampak dah. Amsyar maybe dah nampak untuk nak jadi cikgu ke, macam tu je. And then bila Amsyar sikit demi sikit Amsyar belajar dekat teater, Amsyar dah keluar lagi menyanyi semua. And then ada label Amsyar, Warna Music, nampak Amsyar punya bakat. Alhamdulillah dikembangkan oleh Amsyar punya label Warna Music. Dan yang penting sekarang ni dah ada satu single. Ya, alhamdulillah Amsyar dah ada satu single. Amsyar tak mungkin Tak mungkin. Tak mungkin. Ni apa yang tak mungkin ni? Sekarang segala benda berkemungkinan. Berkemungkinan. Upload je video dekat social media dah jadi artis. Ada. Lagu-lagu PKP. Lagu tu dibuat oleh komposer dengan penulis lirik Iko Patana bersama rakan baik beliau. And then Amsyar menggunakan suara, orang kata suara female voice dalam Amsyar punya single pertama tu. And then you tak tiru siapa-siapa? Tak tiru siapa-siapa. Amsyar tak tiru, kecuali Amsyar cuma gunakan style-style yang Amsyar pernah belajar daripada artis-artis lain. Amsyar cuba untuk orang kata belajar. Amsyar tak meniru, tapi Amsyar belajar macam mana dia punya style, pernafasan dia. And then lagu tu lagu, juga nyanyi sikit lagu tu nak dengar. Kalau dia ada dua versi sebenarnya. Amsyar ada dua versi lelaki, versi perempuan. Then dah upload. Tapi dah upload dah dua-dua. Original punya song is versi perempuan. Dekat Spotify? Dah. Yang perempuan lah. Yang perempuan. So yang lelaki tu kat mana? Lelaki tu dekat YouTube je. Dekat YouTube je. Orang boleh tengok YouTube you ataupun Warner? YouTube Warner. YouTube Warner Music. Okay, try sikit. And then lagu tak mungkin Tak mungkin aku mengenal cinta setia tanpa belayan kasih darimu. Tak mungkin ku pernah merasa cinta jika bukan kerana pengorbananmu, sayang. So mungkin dalam kepala you, kalau bukan you, siapa yang Amsyar kata ataupun pendapat Amsyar lah, lagu ni sesuai dengan suara siapa? Maybe suara siapa yang sesuai? Maybe suara kalau ada bayang Tok T tau. Ada bayang Tok T? Ada bayang macam ada vibe Tok T kat situ. Kalau Tok T dia nyanyi, dia kena tekan lagi sikit. Dia macam tak mungkin aku mengenal. Dia style macam tu. No, I mean maksudnya kalau lagu ni ada vibe Tok T. Sesuai tak untuk kalau bagi kat Tok T nyanyi? Bagi Amsyar rasa tak lah, macam dia lebih kurang. Lebih kurang sebab Siti. So dalam kepala you siapa yang sesuai nyanyi lagu ni? Maksudnya ada vibe siapa? Amsyar masukkan vibe Aina Abdul. Oh ya ke? Amsyar masukkan vibe Aina Abdul. Amsyar masukkan Ernie Zakir punya vibe. That's why lagu tu ada perasaan emosi yang lebih-lebih sikit. Lagu tu pasal apa sebenarnya? Lagu tu pasal Amsyar, bukan pasal Amsyar lah, pasal seseorang, cara seseorang nak menghargai orang yang baru datang dalam hidup dia. So lagu ni orang cakap lagu sedih, tapi sebenarnya tak. Ni lagu yang gembira, lagu menghargai. Macam tu lah. Dia macam standing in the ice. Macam tu.
Okey, tahun baru ni apa azam Amsyah? Okey, tahun baru ni Amsyah orang kata nak capai lebih banyak lagi impian Amsyah. Amsyah banyak sangat impian tapi tak tahu macam mana sebab Amsyah tengah slow-slow. Tapi 2021 sangat-sangat banyak Amsyah punya memori yang indah bagi Amsyah. And penutup 2021 pun adalah Amsyah di atas pentas semifinal. Dan sangat-sangat indah untuk Amsyah lah. And then untuk 2020, is that highlight of the year? Yes, highlight. That's highlight for me. And then 2022 ni Amsyah mengharapkan Amsyah punya single yang second. Dah ada. InsyaAllah akan diterbitkan oleh Warner Music. Ballad juga? Tak. Kali ni pop. Pop. Pop guna suara original Amsyah sendiri. Original yang lelaki yang Amsyah guna sekarang lah suara. So nantikanlah juga Amsyah punya. Nervous juga untuk tahun ni sebab banyak juga Amsyah punya plan untuk apa punya Amsyah punya lagu lagi. InsyaAllah. Doakanlah. Amin. Amsyah, Budi tertanya juga ni, selain meniru suara tona penyanyi perempuan, boleh tak nyanyi dengan suara lelaki? Hanya penyanyi lelaki. Penyanyi lelaki Amsyah sebenarnya bila Amsyah bercakap suara dia lebih, orang kata bagi Amsyah lah, bagi Amsyah suara Amsyah lebih kecil, lebih orang kata tak ada, bukan tak ada akum, dia ada akum tapi dia punya suara tu kecil. Suara Amsyah tu kecil. So bila Amsyah nyanyi lagu lelaki, bunyi dia macam perempuan sikit. Macam lagu siapa siapalah aku ini untuk meminta buit. Lagu tu lagu lelaki tapi bila masa Amsyah bunyi dia agak perempuan sikit lah dia punya. So tak boleh tone nyanyi. Okay, tapi boleh je. Suara Jamal boleh? Suara Jamal tak boleh, tapi bila kita buat boleh. Buat boleh. Dia buat macam lagu apa? Kalau benar bagai dikata. Macam tu kan gitu. dia punya style ya. Tak tepat. Kalau perempuan memang tepat lah. Tapi sebenarnya Amsyah menggunakan style artis. Kalau nak ikutkan lah bunyi tone dia macam mana, dia punya pitching dia macam mana, dia punya, Amsyah tak banyak sangat belajar muzik, tapi Amsyah ambil tahu daripada Amsyah punya YouTube. Amsyah belajar daripada YouTube daripada kecil kan. So daripada situ juga Amsyah terapkan dalam diri Amsyah. Amsyah gunakan style-style diorang. Macam Siti maybe dia bercakap pun macam menyanyi. So dia akan bercakap Hai, Assalamualaikum, andai bin, dia dia hall. Dia ada hall. Okay. Dia macam kalau Jacqueline dia macam itulah style. Sebenarnya you pandai meniru style. Yes. Itu teknik dia. Itu teknik. Ada tak macam menggunakan teknik lain, macam you kena tak ada. Amsyah tak ada. Kecuali maybe setengah penyanyi macam Nabila Razali macam dan tiada. Dia punya jawline Amsyah akan ke depan sikit untuk mendapatkan tone tu. So benda tu interesting tu Amsyah. Amsyah belajar banyak suara menjadikan Amsyah punya memantapkan lagi proses pembelajaran Amsyah terhadap muzik. So bila orang tak faham yang Amsyah ni asyik tiru je, carilah suara sendiri, identiti sendiri. Tapi sebenarnya Amsyah dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran orang tu, setiap pembelajaran orang tu masing-masing punya macam mana cara dia nak belajar macam mana. Jadi Amsyah punya pembelajaran daripada segi orang kata tiru ataupun menggunakan style artis-artis lain. Itu yang menjadikan Amsyah boleh menyanyi. Okay, sekarang ni suara siapa yang terbaru? Suara penyanyi yang kira you boleh discover yang barulah, suara yang belum Bunga lagi. Bunga? Ya, suara Bunga. Mentang-mentang dah rapat dengan Bunga sekarang ya? Ya, suara Bunga. Okay, try. Suara Bunga. Dia macam mana suara Bunga ni? Suara Bunga dia macam apa lagi bukan gemesit, dipanggil macam
Lagi kepit ke? Bukan, bagi Amsyar kena kepit sikit. Amsyar macam macam tu. So bila Bunga nyanyi, okay, Pak mana dia nyanyi? Dia nyanyi hip hop. Dia nyanyi hip hop. Okay. Tak apa. Okay. Dari Bunga kalau jika kita menyemai baca perlahan dayung, sampai ke hujung, jangan disanjung, kada naik junjung. Dia ada. Yang tu pun dia menggunakan John Line juga. Ada teknik dia. Amsyar boleh mengajar, tapi Amsyar boleh ajar juga. InsyaAllah. Macam mana nak tiru Tapi kena ada tone yang macam Amsyar punya tone lah, kecil. And then kalau suara besar, kena belajar dengan orang yang suara besar lah. Macam tu. Okay, Amsyar, kita nak tamatkan untuk bahagian pertama. Nanti bahagian kedua kita akan mengulas sedikit ke semua lagu-lagu yang dipilih oleh juri untuk melangkah ke anugerah juara lagu ke-36 nanti. Kita akan seimbas lalulah lagu mana yang mungkin akan mendapat gelaran juara lagu untuk tahun ini. Alright, kita nak bagi peluang Amsyar bagi ucapan sedikit untuk semua. Amsyar nak mengucapkan terima kasih kepada peminat-peminat Amsyar yang mengikuti Amsyar daripada Amsyar tak ada apa-apa pun, daripada Amsyar memang menyanyi cover saja sampailah sekarang. Terima kasih sangat-sangat sebab menyokong Amsyar sampai sekarang. And then terima kasih juga menyokong Amsyar dalam lagu Intan Payung, Norani Zaid Idris dengan Bunga. Terima kasih sangat-sangat sebab support Amsyar. Walaupun Amsyar bukanlah penyanyi asal, tapi peminat, orang kata peminat tolong Amsyar punya macam memberi semangat kan. So terima kasih sangat-sangat. And then jaga diri korang, apa-apa stay safe, and see you soon kalau ada rezeki, insyaAllah. Alright, kita jumpa di bahagian kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Podcast Borak Sini habis ini. Bye-bye. This is how we do this.